Jadi selamat pagi kepada semua pelajar. Okey. 4 Sains 1. Hari ini kita akan sambung topik bab yang ke-7. Okey, itu subtopik 7.3 sistem ahli. Okey. Subtopik 7.3 itu sistem ahli, dan sekiranya anda mempunyai buku teks, okey, anda boleh rujuk muka surat 178. Muka surat 178, tajuk sistem ahli. Okey, jadi selepas CLC, anda telah belajar CLC dalam pelajaran yang lepas, itu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, kita ada satu lagi usaha, okey, usaha kerajaan, okey, untuk menyediakan langkah kemerdekaan kepada negara kita. Okey, itu penubuhan sistem ahli. Jadi kita tengok sini sistem ahli. Jadi mengapa British melakukan sistem ahli ya? Okey, salah satu sebab adalah dasar dekolonisasi British. Apa itu dasar dekolonisasi? Okey, dasar dekolonisasi adalah menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Okey. Pada masa itu British lepas Perang Dunia Kedua, okey, British dia ingin memerdekakan tanah jajahannya. Okey. Jadi untuk memerdekakan tanah jajahannya, okey, British perlu melatih, okey, penduduk tempatan, pemimpin tempatan untuk berkerajaan sendiri, okey, supaya mereka dapat berkerajaan sendiri apabila negara tersebut dimerdekakan. Jadi langkah berkerajaan sendiri ini dijalankan secara berperingkat ataupun beransur-ansur. Okey. Jadi pada masa itu, okey, lagi satu sebab mengapa British, okey, menjalankan dasar dekolonisasi. Okey. Sebab sebab masalah ini, kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, kekurangan pegawai tempatan. Tadi ini satu, dekolonisasi. Dua adalah kekurangan pegawai dalam tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, dan nombor 3 adalah ini. Okey, cadangan Dato' Onn Jaafar, okey, agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan, okey, dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Ini adalah nombor 3, cadangan Dato' Onn Jaafar. Okey, cadangan Dato' Onn Jaafar. Okey, dia mencadangkan agar British memberi peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Okey, melatih mereka. Okey, jadi ada 3 sebab lah. Okey, actually sebab yang keempat adalah untuk mengurangkan tekanan komunis. Okey. Ini buku teks lama lah. Buku teks sekarang tak ada sebab ni. Kalau anda nak tambah, anda boleh tambah. Okey. Ini adalah untuk mengurangkan. Saya guna teks tulis lebih senang. Adalah untuk mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya. Okey. Yang pada masa itu membuat kacau bilau lah. Jadi sistem ahli ini adalah untuk mengurangkan tekanan PKM. Okey. Jadi ini adalah sebab dia lah. Okey, sebab mengapa sistem ahli diperkenalkan. Okey, sistem sebab. Sebab, okey, sistem ahli. Okey. Diperkenalkan. Okey, anda boleh letak ini. Okey, jadi sekarang kita tengok ini ya. Okey, sekarang kita tengok pembentukan sistem ahli. Apa ciri-ciri dia. Okey, kita akan lihat ciri-ciri dia. Lepas tu kita akan tengok latar belakang dia lah. Okey, latar belakang dia. Okey, anda tengok sekejap. Okey, sistem ahli dia bermula pada tahun 1951. 1951 sistem ahli ini. Okey. Dan sistem ahli ini adalah ini. Anda ingat ini ya.
Okey, sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran ataupun berkerajaan sendiri ya di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sistem yang melatih. Keyword dia adalah melatih. Okey, keyword dia adalah melatih ya. Okey. Ingat keyword dia. Satu sistem yang melatih penduduk tempatan dalam apa? Dalam pentadbiran. Okey, dalam pentadbiran ha. Melatih pentadbiran. Ingat keyword ini. Okey ya, boleh ya. Okey. Jadi dalam sistem ahli ini okey, anggota dia dipanggil sebagai ahli. Jadi anggota dia akan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan. Mereka akan pegang satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan yang berkaitan dengan tugasnya. Sistem ahli ini memberikan latihan kepada penduduk tempatan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberi kemerdekaan. Ini sama maksud dengan yang ini. Ini sama maksud dengan yang ini ya. Sama maksud dengan yang ini. Sistem ahli ini dilaksanakan pada tahun 1951 sehingga 1955, Jun 1955. Jadi anda cuba tengok siapa yang dalam sistem ahli ini ya. Kita ada Datuk On Jaafar yang merupakan ahli al-ihwal dalam negeri. Kita ada EC Thuraisingham. Masih ingat tak EC Thuraisingham? Dia ni adalah pengerusi CLC ya hari itu. Dia adalah ahli pelajaran. Itu sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia. Lepas tu kita ada Lee Tiang Keng. Itu ahli kesihatan. Tunku Yaakob Imi Sultan Abdul Hamid. Ahli pertanian dan perhutanan. Datuk Mahmud, ahli tanah, lumbung dan perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan. H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Jadi ini adalah senarai-senarai nama pemimpin tempatan yang terdiri daripada pelbagai kaum yang terlibat dalam sistem ahli ini. Saya rasa anda ingat tiga nama inilah. Tiga nama ini. Banyak nama kan. Tapi kalau keluar dalam soalan struktur pun biasanya dia akan minta 2 ataupun 3 nama sahaja. Jadi paling kurang pun anda ingat 2-3 nama lah. Untuk membolehkan anda menjawab soalan struktur kalau dia minta anda sampaikan nama ahli ya dalam sistem ahli ini. Datuk On Jaafar ini anda wajib ingat sebab nama dia ni muncul dalam banyak bab. Bab 2 ada, bab 4 ada, bab 5 ada. Sekarang bab 7 pun ada. Jadi ingat nama ini ya, Datuk On Jaafar. Kita tengok ciri-ciri sistem ahli. Apa tu ciri-ciri sistem ahli? Ciri-ciri sistem ahli dia adalah satu kabinet bayangan. Kita tengok, kita ikut aturan lah. Ahli dia, anggota dia dipanggil sebagai ahli ya. Dalam sistem ahli, anggota dia dipanggil sebagai ahli. Kalau sekarang dia dipanggil sebagai menteri. Dulu sebelum kemerdekaan dipanggil ahli. Selepas merdeka menteri. Ahli. Jadi ahli ni dia bertaraf menteri. Jadi ahli ni akan menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Dia akan jaga satu portfolio. Dia akan jaga portfolio yang ada jabatan dengan agensi kerajaan. Contohnya Datuk On Jaafar, portfolio dia adalah ahli hal ehwal dalam negeri. EC Thuraisingham, portfolio dia ahli pelajaran. Lee Tiang Keng, portfolio dia ahli kesihatan. Dia jaga kesihatan. Jadi setiap ahli ada portfolio untuk dijaga. Jadi ahli ini dilantik oleh siapa? Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Mereka ahli ini dilantik dan dibawa
Okey, diletakkan di bawah Pesuruh Jaya Tinggi British. Okey, lepas tu ahli ini dia bertanggungjawab untuk apa? Mencadangkan undang-undang. Ini tugas dia. Selain daripada menjaga portfolio ataupun jabatan di bawah tugasnya, ahli juga mencadangkan undang-undang yang berkaitan tentang jabatannya. Okey, yang berkaitan tentang jabatannya. Okey, ahli akan cadang. Okey, jadi biasanya semasa mencadang itu, ahli juga akan berbincang dengan pegawai Kanan British. Jadi hasil keputusan tersebut merupakan pendirian rasmi kerajaan British. Jadi ahli ini dia cadang undang-undang. Dan ahli ini adalah sistem kabinet bayangan. Sistem kabinet bayangan yang terdiri pada pelbagai pegawai tadbir serta tokoh masyarakat. Dan lagi satu, pelbagai kaum. Ini adalah salah satu usaha untuk mencapai perpaduan juga. Selain daripada kemerdekaan. Jadi kalau anda nak salin, anda boleh salin. Ini adalah ciri-ciri sistem ahli lah. Dato' Onn Jaafar. Di sini kita ada Dato' Onn Jaafar, tugas Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar ini adalah ahli hal ehwal dalam negeri. Dia akan jaga tentang hal ehwal imigran, penyiaran pencetakan, hubungan negeri Melayu dengan negeri Selat, hal ehwal menunaikan haji, pendaftaran kerakyatan, perkahwinan dan kematian. Untuk maklumat anda, Dato' Onn Jaafar ini dia juga merupakan pengerusi RIDA, yang kita telah belajar hari itu dalam CLC. Dia juga terlibat dalam Jabatan Pilihan Raya, Jabatan Rupa Bangsa Nasional. Jadi kesemua ini, RIDA, Jabatan Pilihan Raya, Jabatan Rupa Bangsa Nasional adalah jabatan di bawah tanggungjawab beliau sebagai hal ehwal dalam negeri. Boleh? Jadi ini adalah tentang sistem ahli lah. Tentang ciri-ciri dia. Anggotanya dipanggil sebagai ahli. Ahli akan menjaga portfolio. Di bawah portfolio ada jabatan-jabatan tertentu. Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli ini akan mencadangkan undang-undang berkaitan tentang jabatannya. Dan sistem ahli ini adalah sistem kabinet bayangan. Jadi sistem ahli ini bertujuan untuk melatih penduduk berkerajaan sendiri ataupun dalam pentadbiran. Antara nama sistem ahli adalah Dato' Onn Jaafar, E. Sitarasingan, Lee Tian Keng, Dato' Mahmud, Shesley. Ini adalah nama yang pendek-pendek yang para pelajar mudah ingatlah. Jadi sekarang kita tengok kepentingan sistem ahli. Sampai tajuk yang terakhir. Kepentingan sistem ahli. Kepentingan sistem ahli. Jadi apakah kepentingan sistem ahli ini? Mengapa sistem ahli ini penting? Satu, dia melatih orang tempatan berkerajaan sendiri. Dua ini sama dengan nombor satu. Dia beri pendedahan, pengalaman kepada penduduk untuk belajar mentadbir. Menjelang kemerdekaan, dia latih, dia beri pendedahan. Latih dan beri pendedahan. Yang ketiga, mengapa sistem ahli ini penting? Sebab dia ini adalah satu proses memupuk perpaduan kaum. Sebab sistem ahli ini, ahli dia terdiri daripada pelbagai kaum. Melayu ada, Cina ada, bangsa Ceylon pun ada. Jadi dia pelbagai kaum. Yang ketiga, sistem ahli ini penting kerana apa? Dia menentukan kemerdekaan, bakal kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan negara kita yang mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi bakal kemerdekaan yang kita bakal capai ini adalah kemerdekaan yang disokong oleh seluruh penduduk. Yang diterima oleh seluruh penduduk. Pelbagai kaum.
Jadi ini adalah kepentingan sistem ahli ya. Jadi rumusan dia, sistem ahli ini memberi pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Ini sesuai dengan dasar British, okey, dasar British yang memberikan tempoh perolehan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Okay. Ini disesuaikan dengan dasar dekolonisasi ya. Okey, para pelajar, di sini ada satu soalan daripada buku teks Okey, saya besarkan soalan ini. Kita sama-sama jawab soalan ini ya. Okey. Okey, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan. Okey, soalan dia. Apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli ini? Okey. Apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli ini sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Okey, inilah soalan kebat. Okey, anda tolong bagi jawapan Okey. Tulis jawapan anda dalam ruangan chat. Okey, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan. Okey. Apakah cadangan anda? Apa cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Okey. Beri cadangan anda bagaimana anda mengukuhkan, okey, menambah baikkan sistem ahli ini. Okey. Beri jawapan anda sekarang pada ruangan chat. Okey, beri cadangan bagaimana anda menjadikan sistem ahli ini lebih baik, lebih kukuh sebagai persediaan untuk mencapai kemerdekaan. Okay. Kalau soalan ini keluar dalam SPM, macam mana anda jawab? Okey, anda jawab. Okey, seolah-olah anda sedang menjawab soalan SPM. Ini jawapan Gabriel Wong Okey, terlampau besar. Saya tulis mungkin 8, saya 8 kot. Okey, memberi latihan kepada Gabriel Wong Okey, memberi latihan kepada penduduk tempatan menerajui pentadbiran negeri Okey, negeri. Okey, shooting melatih penduduk okey, terlalu besar ini. Saya kecilkan sikit. Okey, melatih penduduk tempatan yang bijak dan berbakat menjadi ahli. Okey, betul. Okey, ada jawapan yang lain? Okey, bagus. Okey, melatih penduduk tempatan menerima pentadbiran negeri. Okey, bukan saja negara tetapi negeri jugalah. Okey, pentadbiran di peringkat negeri. Okey, peringkat negara lah. Okey, peringkat pusat, kerajaan pusat dan negeri lah. Okey, saya bagi ayat ini pusat dan negeri. Okey, jangan lupa negeri. Okey, lagi satu lah, melantik penduduk tempatan yang bijak sebagai ahli. Okey, betul. Okey, Kempeshi. Okey, jawapan Kempeshi Okey, kita tengok Okey, melatih penghulu tempatan sebagai perantara pentadbir dan rakyat. Okey, pun boleh juga. Okey, anda lantik penghulu tempatan, pembesar tempatan, okey, pegawai tempatan penghulu tempatan, pegawai tempatan sebagai perantara pentadbir dengan rakyat supaya suara rakyat boleh didengar. Okey, supaya saya bagi sikit supaya pandangan rakyat dapat didengar. Okey. Dia juga melatih pemimpin supaya mendengar pandangan rakyat. Okey, bagus. Okey, jadi anda boleh guna jawapan inilah. Okey, bagus. Okey, betul lah. Okey, jadi kita cuba buat latihan Okey, kita tengok sini. Okey, anda cuba buat latihan soalan objektif sekarang Okey, gambar ini. Okey, gambar ini menunjukkan tokoh ini. Okey, anda beritahu saya siapa tokoh ini. Okey. Tadi saya sebut banyak kali Okey, siapa tokoh ini? Senang saja. Dato' On Jaafar. Okey. Kalau tak ingat saya tak tahulah. Okey. Dato' On Jaafar. Senang saja. Okey. Sekarang anda tengok soalan yang kedua Okey, mengapakah British memperkenalkan sistem ahli? Apa sebab dia? Mengapakah British memperkenalkan sistem ahli? Mengapa?
Okey, beri jawapan. Okey, Gabriel kata D ya. Okey. Lee Membiao, okey. Kampeshi kata B, Chong Yong Sing B, Eugene B, Lee Hia B, majority kata B. Okey, memupuk perpaduan kaum. Melatih penduduk tempatan menuju pentadbiran. Okey, betul. Jawapan dia adalah B. Okey, B ya, especially yang ini ya, melatih penduduk. Jadi jawapan yang ada 4 ini semua betul. Okay, jadi anda fokus anda fokus 1 dengan 3. Okey, 2 ni salah. Okey. Jadi jawapan dia 1 dengan 4 lah. Okey, dia bukan mengukuhkan penguasaan politik sebab pada masa itu British dia cuba menjalankan dasar dekolonisasi, di mana British dia ingin memerdekakan tanah jajahannya. Dia ingin lepas. Okey, bukan kukuhkan lagi. Okey, jadi jawapan dia adalah B, 1 dengan 4. Okey, bagus. Anda cuba tengok ini. Hal ehwal ekonomi perumahan kerja raya, apakah X? Yang manakah portfolio yang terus kekal di bawah pentadbiran British? Okay. A. Kesihatan, B. Pelajaran, C. Pertanian dan Perhutanan, D. Perindustrian dan Hubungan Sosial. Tadi saya lupa bincang tentang ini. Okay. Ini anda boleh tengok. Okay. Di sini ada. Okay. 3 portfolio. Ekonomi, Perindustrian, Perhubungan Sosial, Perumahan dan Kerja Raya. Okay. Jadi jawapan dia adalah apa? Okay, jawapan dia adalah Perindustrian dan Perhubungan Sosial. Okey. Jawapan dia adalah Donkey ya. Okey. Tadi saya terlupa sentuh tentang ini. Inilah portfolio yang kekal semasa pentadbiran British. Okey, 16. Apakah tanggungjawab ahli dalam sistem ahli? Apakah tanggungjawab ahli dalam sistem ahli? Apa peranan dia? Okey. 1. Jaga portfolio. 2. Mencadangkan undang-undang. 3. Mengetahui pentadbiran negara. 4. Melantik ahli yang berkelayakan. Okay, Liza, Likia, okay, Membiao, Lin Shuting, Gabriel, okay, Chang Won Sing, yang Hofat semua kata A ya. 1 dengan 2. Menjaga portfolio serta mencadangkan undang-undang yang berkaitan tentang jabatannya. Okey, betul. Okey, 17. Bagaimanakah sistem ahli menjadi asas membentuk perpaduan kaum ke arah kemerdekaan? Okey, bagaimanakah sistem ahli ini menjadi asas untuk membentuk perpaduan? Keyword dia. Sistem ahli ini perpaduan. Bagaimana? Okay, apa jawapan dia? A. Idea penubuhannya hasil cadangan pelbagai kaum. B. Setiap kaum berhak memilih anggota sistem ahli. C. Ahlinya terdiri daripada pergabungan pemimpin pelbagai kaum. D. Pandangan setiap ahli kaum dikira dalam sesuatu keputusan. Okay, mana yang betul? Ya, betul. C. Ahlinya terdiri daripada pergabungan pemimpin pelbagai kaum. Kita ada E.C. Turasingham, Datuk On Jaafar, okey, Hershasley, ada Lin Tiang Keng lah, Cina, Melayu, okey, Ceylon ada. Okey, 18. Okey, ini adalah perbezaan antara sistem ahli sebelum merdeka dengan sistem kabinet Malaysia selepas merdeka. Okey, mana pasangan yang betul? A. Ahli dikenali sebagai ahli sistem kabinet, ahli dikenali sebagai menteri. Okay. B. Diletakkan di bawah kuasa Majlis Raja-Raja. Kabinet Malaysia diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. C. Dipilih oleh rakyat. Okay. Sistem kabinet dipilih melalui pilihan raya. Okay. D. Ahli mengandungi 10 anggota. Kabinet Malaysia 32 orang anggota. Okey, mana jawapan dia? Okey, A. Okey, Liza kata A, Lin Shuting kata A, Lee Hia pun kata A, Chang Yong Sing pun kata A juga. Okey. Ya, majority kata A. Tadi saya dah katakan. Okey, asli dia. Kalau lepas merdeka dia dipanggil sebagai menteri. Okey, Kempeshi pun kata A juga. Okey ya. Jadi itu saja tentang objektif. Sekarang kita tengok subjektif pula. Okey, anda cuba jawab. Okey, tentang sistem ahli ini.
Okey, mengapakah sistem ahli dibentuk? Mengapakah sistem ahli dibentuk? Apa sebab dia? Ini telah saya nyatakan pada awal pelajaran tadi. 2 markah. Okey, anda jawab dengan ayat yang penuh. Tulis dalam ruangan chat. Mengapa sistem ahli dibentuk? Okay, anda tulis sistem ahli dibentuk kerana. Okey, teruskan jawapan anda. Okey, apa jawapan dia? Mengapakah sistem ahli dibentuk? Okey, JC kata kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan awam. Okey, bagus. Okey, ini jawapan JC ya. Kekurangan pegawai dalam perkhidmatan awam Okey, bagus. Kerana kekurangan. Okey, Liza, sistem ahli dibentuk kerana British ingin menjalankan dasar dekolonisasi. Okey, British ingin menjalankan dasar dekolonisasi iaitu menyediakan langkah pekerajaan sendiri pada tanah jajahannya. Betul lah. Ini jawapan Liza. Dan British ingin menjalankan sekejap 2 markah lah. Okey. Lee shooting menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Okey. Anda boleh sambung sini. Okey, kita sambung. Selain itu, selain itu Lee shooting. Okey, selain itu ingin menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatannya. Okey, Lee membiau, ini jawapan Lee membiau Okey. Pun boleh juga. Okey, ini jawapan Lee membiau, kita tengok. Okey, sistem ahli ini untuk menyelesaikan masalah kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan awam serta memberi peluang kepada wakil tempatan untuk mencapai kemerdekaan. Okey, peluang apa? Anda kata peluang pentadbiran. Okey, bagi ayat anda. Peluang pentadbiran. Okey, jadi itu saja jawapan anda. Okey, anda dapat markah penuh lah. Okey, anda dapat markah penuh. Okey, jadi sekarang anda tengok ciri-ciri sistem ahli. Apa jawapan anda? Apa ciri-ciri sistem ahli? Okey, JC dia kata, okey, ahli diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi. Okey, bagus. Ini baru satu ciri saja. Okey, anda tulis ciri-ciri sistem ahli ialah Okey, Liza, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang. Okey, betul. Okey, Liza, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang, betul. Okey, JC, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan persetujuan Majlis Raja. Okey. Ini jawapan JC ya. Okey, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja. Okey, bagus. Okay, lepas tu Kempeshi bagi jawapan ini. Okay. Ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengenai jabatan dan agensi kerajaan. Okey, betul. Okey, Gabriel bagi jawapan ini. Okay. Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai pentadbiran dan tokoh masyarakat. Okey, betul. Jadi anda dapat markah penuh di sini Okey, anda dapat markah penuh di sini. Okey, ini dah 1 markah. Ini pun dah 1 markah. Okey. Ini pun okey. Ini pun mentaraf menteri okey. Ini pun okey juga. Okey. Ini pun okey. 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 Jadi anda dapat markah penuh. Okey, soalan terakhir. Pembentukan sistem ahli merupakan tapak asas kepada kemerdekaan negara. Jelaskan pernyataan tersebut. Okey. Pembentukan sistem ahli merupakan tapak asas kepada kemerdekaan negara. Jelaskan pernyataan tersebut. Okey, 4 markah. Okey, jadi anda jelaskan mengapa sistem ahli ini adalah tapak asas kepada kemerdekaan negara. Okey. Tapak asas ni maksudnya sistem ahli ini dia adalah persediaan. Okey, garis pemula kepada kemerdekaan negara. Okey, macam mana anda jawab ini? Okey, Liza, Liza bagi jawapan Okey, kita tengok jawapan Liza. Okey.
Melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Ya, betul. Dia melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. Okey, bagus. Okey, Ling Wen Biao. Okey. Kerjasama dan perpaduan kaum dicapai melalui sistem ahli yang dibentuk. Okey, betul. Ini pun bagus. Kita ada kerjasama dan perpaduan kaum. Okey. Okey, Kampeshi. Okey, sangat baguslah jawapan. Okey, sistem menyediakan asas untuk melatih orang tempatan, penduduk tempatan. Okey, orang tempatan. Okey, penduduk tempatan untuk membina kerajaan sendiri. Okey, pun boleh juga. Okey. Latih ya. Okey. Link shooting. Sistem ahli ini memberikan pendedahan kepada penduduk belajar mentadbir. Okey, boleh. Okey, bagus jawapan. Okey, jadi anda sudah pun okey melatih penduduk. Okey, melatih penduduk kerjasama perpaduan kaum. Okey, menyediakan asas untuk melatih. Ini sama dengan yang atas tadi. Okey, sama dengan atas tadi. Okey, memberi pendedahan. Okey, okey. Saya perlu satu lagi point. Saya perlu satu lagi point sebab yang point ini Kebeshi sama dengan Liza. Okey. Saya perlu satu lagi point sebab dia 4 markah tau. Satu lagi point. Okey, siapa boleh bagi? Okey, Gabriel. Okey, ahli-ahli terdiri pada pelbagai kaum. Ya, betul, pelbagai kaum dan mencapai perpaduan. Okey, mencapai perpaduan. Okey, kerjasama. Okey, sebenarnya ini sama dengan inilah. Okey. Jadi kita sebenarnya sudah dapat 4 markah sebenarnya. Pelbagai kaum 1, lepas tu anda kata capai perpaduan pun okey juga. Okey. Okay, kita sebenarnya sudah dapat 4 markah. Okey, link shooting. Ya, bagus. Link shooting. Ya. Okey, ini pun jawapan yang saya nak. Okey, mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, bagus. Mendapat sokongan. Jadi kita dah ada 4 markah penuh di sini. Okey. Melatih penduduk mentadbir berkerajaan sendiri. Okey, kerjasama perpaduan kaum. Okey. Tambah dengan jawapan Gabriel, ahlinya daripada pelbagai kaum. Okey. Lepas tu memberi pendedahan kepada penduduk untuk mentadbir, belajar mentadbir dan mendapatkan sokongan penduduk. Okey, bagus. Jadi ini semua adalah jawapan yang betul. Okey. Apa markah? Jadi soalan ini, dia ini lebih mementingkan apa? Kepentingan. Okey, jawapan dia lebih berfokuskan kepada kepentingan sistem. Kita tengok soalan ini. Pada pendapat anda, mengapakah gabungan pemimpin pelbagai kaum dalam sistem ahli penting kepada negara kita? Mengapa? Okey, tadi kita sudah jawab ini. Okey, ciri-ciri kita dah sentuh. Okey, kepentingan pun kita baru sentuh tadi. Okey, sekarang anda tengok C. Okey, pada pendapat anda, mengapakah gabungan pemimpin pelbagai kaum penting kepada negara kita? 8 markah. Okey, boleh anda bagi jawapan tak? Mengapa pemimpin ni, gabungan pemimpin pelbagai kaum ini penting dalam sistem ahli ini? Okey, ya bagus. Kempeshi untuk mendengar pendapat daripada pelbagai kaum. Okey. Okey, anda terus bagi jawapan dalam ruangan chat. Okey. Jadi sekarang kita tengok C, apa jawapan dia. Okey, Kampeshi punya jawapan. Okey. Mendengar pendapat, bukan pendapatan, mendengar pendapat daripada pelbagai kaum. Okey, ejaan anda. Okey, lepas tu JC mengukuhkan perpaduan negara. Okey, mengukuhkan perpaduan negara. Okey, Lee Rembel mencapai persefahaman. Okey, bagus. Okey, Liza mendapatkan sokongan pelbagai kaum. Okey, bagus. Gabriel, okey, supaya hubungan antara rakyat pelbagai kaum tidak menjadi tegang dan menjejaskan pencapaian ke arah kemerdekaan negara. Okey, sangat bagus. Menjejaskan. Okey, jadi kita tengok berapa markah sekarang. Okey. Ini 1. Okey, mendengar pendapat pelbagai kaum, mengukuhkan perpaduan negara 2.
Okey, mencapai persefahaman 3, mendapatkan sokongan pelbagai kaum 4, okey, supaya hubungan antara rakyat tidak menjadi tegang 5 dan tidak akan menjejaskan pencapaian kadar kemerdekaan 6. Okey. 6. Saya perlu 2 poin lagi ya. Okey, boleh anda tulis 2 poin lagi sebab ini dia berapa markah? Dia 8 markah. Okey, dia 8 markah. Ini dia 8 markah. Anda tengok sini dia 8 markah. Okey. Dia 8 markah. Okey, jadi okey, kebajikan pelbagai kaum tidak akan diabai. Okey, bagus. Dan ini Lihia menjaga hak setiap kaum. Okey, bagus. Jaga hak setiap kaum. Ini pun betul juga. Okey, jadi kita ada 8 markah di sini. 1, kita ada 8 markah. Okey, kita ada 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5, 6, 7 dan 8. Okey, kita ada 8 markah di sini ya. Okey, jadi betul jawapan anda lah. Jadi kita telah habis pembelajaran kita hari ini. Okay, sekian, terima kasih.